Hai geng, tolong subscribe ko pilih hantar kat mak ampak antok hang hantar kat orang Pah, orang UMNO, orang satu dan orang anak-anak muda yang akan mengundi untuk yang akan datang. Okey geng. Untuk parti PAS dulu puluhan tahun, berpuluh-puluh tahun orang PAS dia menggunakan kena buat hudud. Dia duk menjerit melalak terguling-guling sana sini. Lepas tu kalau macam kerajaan PAS jatuh, lepas tu kerajaan yang lain naik, pakat duk kata, dia makan gaji haram. Seperti mana yang berlaku di negeri Perak satu ketika dulu. Asalnya menteri besar dia daripada PAS, tiba-tiba ada hak melompat celaka punya geng. Dia melompat masuk dalam UMNO naik memerintah Perak balik. Lepas tu yang orang lain pula yang menjadi menteri besar dekat Perak. Ketika itulah PAS pun terguling-guling depan istana. Geng PAS pakat duk kata itu, tengok dia tu menteri besar makan gaji haram. Makan gaji haram. Tu kabinet esko semua haram, makan gaji haram. Ini semua pengkhianatan. Dan apabila PAS buat langkah syaitan ketika langkah Sheraton waktu Mac 2020. Waktu tu kita melalui dia boleh cakap tau itu adalah pengkhianatan. Dia ni pun dia macam dia cakap tebuk atap. Tiba-tiba untuk tahun 2022 tiba-tiba dia macam bos dia kata, kita menggunakan sistem demokratik. Kita ambil kerajaan dengan secara sistem demokratik. Tok hang dia tak ada. Sebab itulah. Lepas tu dia duk kata, sebelum ni dia duk guna hudud sampai masa dia menggunakan RUU 355. RUU 355 yang paling dia guna waktu zaman Pakatan Harapan, yang padang merebur penuh dengan semut pun mati, gajah pun mati. Sebab apa? Kena pijak dengan manusia orang PAS ni. Dan siap boleh kata dekat bini Anwar Ibrahim, kawan, kalau kawan tak sokong RUU 355, kami boleh tanam dekat jerat tau, dekat jerat Cina. Dia boleh kata macam tu. Dan setelah RUU 355 dibentangkan, lepas tu tangguh. Memanglah bila hang bentang, lepas tu hang bentang lagi, akan lawan pula, akan berdebat pula, akan dipersoalkan ke apa bala semua. Lepas tu akan buat undian, akan dibahaskan. Lepas tu akan buat undian sama ada cukup tak majoriti 2/3 untuk menyokong RUU ni. Jadi apabila cukup bilangan yang menyokong 2/3, barulah akan dibentangkan kepada Raja-Raja Melayu. Dan Raja-Raja Melayu Agung akan membahaskan, akan buat mesyuarat, bersetuju tak semua Raja-Raja Melayu. Dan apabila Raja-Raja Melayu setuju, barulah dia RUU 355 akan dimasukkan ke dalam perlembagaan dia undang-undang. Jadi sekarang ni, kenapa hang tak bentang sampai hari ni? Sampai hari ni hang tak bentang tau. Lepas tu hang bagi alasan apa tau, bila hang tak bentang, lepas tu macam hang buat bodoh. Lepas tu tiba-tiba hang boleh ada dalam kerajaan. Selepas buat pengkhianatan, bersekongkol dengan Parti Bersatu dengan Parti UMNO, tubuhkan kerajaan. Dan ketika itu yang menjadi menteri undang-undang daripada Parti PAS. Sedangkan kalau macam sewaktu itu menteri undang-undang adalah daripada orang PAS, dan PAS ada di dalam kerajaan, dan menteri agama pun daripada Parti PAS, lagi senanglah hang nak membawa undang-undang tu, hang nak macam membentangkan, lagi mudahlah hang nak buat kerja-kerja untuk
untuk membentang kepada agung pun lagi senang, lagi mudah. Tapi mereka tak ambil peluang tu, kan? Sedangkan dekat dalam sidang parlimen, duk buat huru-hara lah, apalah apa semua. Dulu cakap bukan main, tepuk meja. Sekarang kami dengan ini cakap pun tak berdegar-degar dah. Sebab apa? Ni kita ada undang-undang, kita kena ikut jalan-jalan undang-undang dia. So untuk RUU 355, kenapa hang tak usaha pun untuk membentangkan? Why? Jadi kita boleh nilai sendiri lagi untuk parti PAS ni. Lepas tu sekarang ni apa pun tak jadi, dan sekarang ni kerajaan bubar. Para mugari pun dah pakai tudung. Para mugari pun dah cantik-cantik, alih-alih warak dah setelah PAS ada dalam kerajaan. Betul ke? So kita boleh nilai sendiri, kita boleh fikir sendiri, adakah berlaku, adakah apabila PAS ada dalam kerajaan, adakah menguntungkan rakyat dan menguntungkan negara. Sebab terang-terang babe, setelah 30 bulan PAS ada di dalam kerajaan bersama Parti Bersatu, terang-terang tak buat apa babe. Memang tak buat apa, kan? Dia menceritakan dia memperbaharui lah, itulah inilah. Bro, sekarang ni rakyat, orang Islam bersosial terlalu ramai. Apakah undang-undang yang hang buat untuk mendakwah rakyat supaya rakyat dekat dengan agama, supaya rakyat menunaikan tanggungjawab sebagai seorang orang Islam? Apakah undang-undang yang hang buat? Cuba bayangkan, penjualan arak pun tak ada undang-undang. Tak ada pun tulis ada kedai yang ada tulis non halal, dan ada kedai dia tak tulis pun non halal. Jadi siapa-siapa pun boleh pergi beli, dan tak ada pun tulis umur 18 tahun ke atas ke apa ke, bukan untuk Islam apa, tak ada. Aku tahu, aku duduk dekat KL, kan? Banyak sangat aku masuk KK Mart, 7-Eleven, kedai-kedai apa, supermarket 24 jam, tak ada. So itulah setelah parti PAS ada dalam kerajaan, apakah yang mereka buat. Dan untuk tahun ni 2022, mereka dah tak ada modal mereka nak bawa. Mereka dah tak ada modal dah. Lepas tu mereka hanya boleh kata parti Pakatan Harapan, DAP menentang Islam. Okey, Pakatan Harapan pun jawab, kan, kalau ada orang-orang DAP, orang-orang Islam daripada Pakatan Harapan menentang Islam, dipersilakan buat laporan polis. Dipersilakan pi buat laporan apa yang boleh buat laporan. Okey, lepas tu dia kata ni DAP resis, kan? Lepas tu orang Pakatan Harapan, orang DAP pun balas balik, dipersilakan kalau ada bukti, kalau ada video, kalau ada rakaman, ada apa yang DAP ni resis. Siapa yang resis sekarang? Kalau bab resis ni, yang resis dia adalah UMNO dan juga PAS. Sebab mereka mempermainkan isu agama, mereka mempermainkan isu-isu kaum. Lepas tu pula ada yang kata, parti DAP, Pakatan Harapan ni duk nak kira macam duk nak jadikan negara ni kira macam negara Kristian, kan? Sampai apa tau, kira macam dia kata Lingua Eng nak buat negara ni adalah negara Kristian. Lingua Eng saman dia naik mahkamah, lalas kalah, kan? Kalah, lepas tu tak tahu apa jadi. Dia kira saman tu dia dah bayar ke ataupun tak lagi, bukti tak ada. Hang dah lah, hang ada lebay dekat atas kepala babe. Hang membawa imej Islam babe. Bila hang membawa imej Islam, tapi hang tak menunjukkan kepimpinan orang Islam. Lepas tu hang berfitnah sana sini. Sedangkan dalam Islam tak boleh fitnah, tapi hang pimpinan hang, puak-puak hang, pentaksub hang
Kira macam membuat fitnah tanpa bukti, tanpa data. So apabila orang respon atas fitnah lepas tu hang saman dia, lepas tu bila dia naik mahkamah, hang yang kalah. Malu ke tak malu, geng? Hang dah lah hang fitnah orang, kan? Hang pula tu orang PAS, orang yang pakai lebay, pakai serban, tapi hang buat fitnah. Hang tak menunjukkan imej-imej Islam. So orang macam hang boleh pakai, aku nak tanya. Jadi janganlah memalukan Islam. Sepatutnya orang macam hang perlu menunjukkan imej-imej Islam yang baik, supaya orang-orang bukan Islam dapat mendekati, dapat dekat dengan Islam dan dapat suka terhadap agama Islam. So supaya kita dapat dakwah mereka dan mereka minat dia nak masuk Islam. So itu orang PAS tak buat. Orang PAS hanya dakwah rakyat untuk apa? Untuk sokong parti PAS dia. Bukannya dakwah rakyat untuk bersama Islam, untuk masuk Islam, untuk berdakwah, buat kerja-kerja agama. Ini dakwah rakyat untuk sokong PAS. Jadi apa yang orang tu sokong PAS, undi PAS, apa yang dia dapat? Aku nak tanya abang, apa yang dia dapat? Apakah kalau orang PAS tu dia buat satu event, dia buat apa-apa, apakah rakyat yang pergi masuk event tu, apakah yang rakyat tu dapat? Seperti mana kita tengok setiap kempen-kempen PAS, Rakyat Perikatan Nasional, semua menceritakan, oh ini kuasa lah, itu DAP itulah, DAP inilah, itu ini. Dekat Pulau Pinang, dekat Selangor, tak ada isu pun hina-hina agama, tak ada isu pun dok nak kata kepada agama Islam, tak ada isu pun. Hanya yang diadakan oleh lebay-lebay PAS ni ya. Sebab apa? Depa nak bagi rakyat nampak imej tu teruk kepada Pakatan Harapan. Sedangkan apa yang depa cakap tu tak berlaku pun. Tak berlaku, geng. Betul-betul menipu, fitnah kau-kau ya. Jadi sudahlah memperdagangkan agama. Dan lepas tu pula, bila macam satu-satu tuduhan fitrah mereka, Pakatan Harapan dah jawab, mulalah dia kata, dia macam Pakatan Harapan ni anti Raja-Raja Melayu. Lepas tu Pakatan Harapan jawab, kalau ada video-video yang Haji Lebay Hadi ni kata, Pakatan Harapan ni kira macam menentang Raja-Raja Melayu, Pakatan Harapan suruh pergi buat laporan. Pakatan Harapan suruh Lebay Hadi ni pergi buat laporan kalau benar. Kalau ada video ke, ucapan ke, suara ke, apa-apa bukti yang mengatakan Pakatan Harapan ini menentang Raja-Raja Melayu, tunggu bapak pergi buat laporan lah, dakwa. Lepas tu ada yang kata parti DAP ni parti komunis. Bro, kalau betul-betul parti DAP parti komunis, awak hantar pergi buat laporan siap-siap. Yang parti komunis yang sebenar-benarnya adalah MIC, parti komunis. Dia bermula daripada parti komunis, ada kereta terbakar. Dia bermula daripada parti komunis dan convert menjadi parti India. Jadi kita, wahai rakyat Malaysia, berfikirlah demi masa depan, ambil tahu pasal politik dan fikir-fikirkan. Kita nak cakap banyak-banyak pun tak ada guna leh. Sampai bila kita nak diperbodohkan oleh orang-orang PAS? Sampai bila kita nak diperbodohkan oleh orang-orang UMNO? Aku tak lain tak bukan, babe. Semata-mata kuasa, babe. Hidup dan mati depa dah rasa nikmat berkuasa. Tambah-tambah kalau UMNO setelah puluhan tahun berkuasa, babe, of course akan usaha untuk mendapatkan kuasa. Kalau kena ke aku pun belum tentu. Of course aku kemungkinan jadi macam depa. Dan UMNO ni pula, dia pun dah tahu selama ni daripada bidang perhakiman, peguam negara, dia kira macam dia dah handle.
Bila pakat-pakat ada kes, of course lah, dengan menjadi kerajaan dan dengan yang macam dapat pegang peguam negara, lepas tu pula ketua hakim pun mereka boleh pegang, Perdana Menteri pun mereka boleh pegang. Senang je lah untuk nak buang kes-kes puak-puak Zahid Hamidi, puak-puak Aziz Rahim kluster mahkamah ni. So, fikir-fikirkan, tolak Barisan Nasional, tolak Perikatan Nasional, tolak GTA. Ini semua gila-gila kuasa. Kita perlu buat perubahan di dalam kerajaan kita. Kita perlu buat perubahan di dalam negara kita. Kalau hari ni kita tak buat perubahan, hutang negara sudah berapa? 1 trilion ringgit. Kena ingat, geng. 1 trilion tau. Jadi 1.1 trilion ringgit dah tak untuk tahun 2022. Tapi kalau sampai sekarang rakyat tak fikir nak buat perubahan, hanya duk kira macam hanya duk memikirkan tentang apa perkauman, hanya memainkan, mempergaduhkan, tapi ekonomi rakyat tak fikir. Ekonomi undang-undang untuk diperbaharui, untuk yang macam untuk mengubah sistem daripada sistem pembaziran, merugikan negara, merugikan rakyat. So, fikirlah, geng, kita perlu buat perubahan. Sebab tu Anwar Ibrahim di antara calon-calon Perdana Menteri selepas pilihan raya ke-15 tak ada seorang pun pernah menjadi Menteri Kewangan. Dan malah hanya Anwar Ibrahim saja berpengalaman dan bekas Menteri Kewangan terbaik Asia dan bekas Menteri Kewangan top 5 di dunia. So, kita nak angkat Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. So, tolaklah parti-parti yang merosakkan negara, yang merugikan rakyat. Okey? Fikir-fikirkan. Assalamualaikum. Subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum.